Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal 'adulukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Sia, ahli jatan ke sesurau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kejayaan seseorang itu pada kekayaan. Dan kita tahu orang yang kaya, namanya yang masyhur, yang kita kenal sebagai Qarun lanatullah alaih. Dia kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak bagi kejayaan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kejayaan seseorang itu kepada pangkat ataupun kedudukan. Sebab kita tahu Fir'aun lanatullah alaih, Namrud lanatullah alaih, Haman lanatullah alaih. Mereka ialah raja yang masyhur. Mereka punya pemerintahan negara bala tentera yang kuat, tetapi kejayaan bukan ke atas pangkat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kejayaan manusia ini kepada kehebatan teknologi. Kaum Sabak, tuan-tuan yang mulia, mereka ini pada zaman dahulu lagi dia punya teknologi perairan dia luar biasa, pertanian luar biasa. Kalau kita tanam padi ini, tuan-tuan yang mulia, sekarang ini kita tengok kita tanam padi. Biasanya kita tanam padi ini dia tanah yang dekat bawah
Sawah bendang bahagian bawah. Tetapi kaum Sabak ni tuan-tuan beliau, pada zaman dulu dia dah tanam padi dekat atas gunung. Mesin tak ada, motor tak ada, jentera tak ada, tapi perairan dia ni punyalah hebat tuan-tuan beliau, sehingga air yang kat bawah ini dia boleh bawa naik ke atas gunung. Dia tanam tumbuh-tumbuhan, pertanian dekat atas gunung, atas bukit. Ni kaum Sabak. Tetapi ini bukan kejayaan bagi manusia. Kejayaan bagi manusia, Allah Subhanahu Wa Taala dah buat ketetapan hanya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu nak berjaya, ikutlah aku. Kalau kita nak berjaya tuan-tuan mulia dekat dunia, dekat akhirat, kita kena ikut cara, iaitu cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT beritahu tuan-tuan mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Allah SWT, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Orang yang paling dekat dengan Allah ni tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala beritahu orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kita ni tuan-tuan mulia, kita tak tahu siapa yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Kalau takut dengan bini senang. Tanya seorang-seorang, tanya. Takut bini, takut bini, takut bini, takut bini. Yang ceramah pun takut bini. Cakap bukan main. Sembang kedai kopi, mak ai. Semua boleh cakap. Balik rumah, isteri belum dehem, takut dah. Tapi yang takut dengan Allah SWT. Apa orang yang takut dengan Allah SWT? Tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling mudah. Satu orang kerja driver lah tuan-tuan. Maaf lah tuan-tuan kan. Kat sini ada driver kan. Kerja driver. Pagi-pagi dia masuk kena punch card. Dia kena pergi rumah bos dia. Dia kena keluar dari rumah awal pagi. Kena pergi rumah bos dia. Rumah bos dia banglo biasa. Nama pun ada driver. Jadi driver ni tuan-tuan dia pergi rumah bos. Mestilah bos rumah besar. Kalau rumah macam kita ni tuan-tuan dia tak pakai driver. Kita sendiri driver. Sendiri tauke, sendiri driver, sendiri kuli. Kalau nama bos tuan-tuan dia ada driver. Dan kita ni kerja driver. Bila sampai rumah bos tuan-tuan belia, pertama sekali bila kita dah buka pagar, ada bilik driver. Bilik driver adalah kat rumah bos tu, rumah banglo tu ada satu bilik macam store, tu bilik driver. Kan, kita dah start kereta, kita tengok kereta kilat, cantik, semua bersih. Kan, sebab bos sekejap lagi nak masuk. Sementara tu kita buat sarapan sendiri, adalah biskut kering, kita cop-cop dengan air TO panas sementara bos nak datang. Begitulah rutin harian kita. Bila bos keluar daripada rumah, kita bukakan pintu kereta. Pintu kereta belakang. Kita bos tapi kita buka pintu kereta depan. Kita driver sendiri. Kita bos sendiri, itu bos sendiri. Ini bos betul. Bukakan pintu, dia masuk belakang, tutupkan, kita pergi depan, kita buka, kita drive. Kita driver. Apa yang bos suruh pergi, ke kanan, ke kiri-kiri. Mesyuarat, ke hotel, ke seminar, ke apa pun tempat, kita bawa. Sebab dia bos. Kenapa kita ikut dia? Sebab dia ialah bos. Kita tahu tiap-tiap bulan, dia yang sign gaji. Bos. Kita servis sebagai, kita bagus, maka bos sign untuk gaji kita. Kita tahu perkara ni tuan-tuan yang boleh. Semua orang tahu. Pekerja dia tahu benda ni. Sampai petang, balik, dia hantar bos dia. Habis letak parking kereta, semua minyak dah isi, cantik, parking, bos masuk dalam rumah, dia pun start motor, dia balik rumah. Balik rumah maghrib, tuan-tuan yang mulia, maghrib. Macam kita balik kerja maghrib, sampai rumah. Penat. Kita pun cakap, isteri pun dah sediakan minum petang, kita pun minum petang, tuan-tuan yang mulia. Kita tahu, penat. Semua orang penat. Kerja ni, tuan-tuan yang mulia, semua penat. Tak kira apa pun dia penat. Sampai masa tuan-tuan dia dalam keadaan penat, tuan-tuan dia nak minum petang, tuan-tuan dia, maklumlah kan, isteri sediakan air TO panas lagi. Bila time nak minum, tuan-tuan dia, dia dengar daripada sebelah rumah dia ni, surau masjid berkumandangnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia tahu sangat perkataan Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Dia tahu. Tetapi kesan Allahu Akbar, tuan-tuan dia tahu makna, dia tak tahu apa hakikat yang Allah Ta'ala panggil pada dia. Dan dia kenal tadi bos dia, tauke dia kenal. Tetapi tuan-tuan yang mulia, yang kita perlu kenal ialah orang yang kita panggil muazzin, Bilal ini panggil untuk ajak kepada Allah Ta'ala. Dia ya Allah, dialah bos kepada segala bos kat dunia, kat akhirat. Tuan-tuan yang mulia. Maliki yaumiddin, dialah raja sekalian alam. Khaliq, dia ialah Khaliq. Dialah Rabb, Tuhan. Dialah Razik, pemberi rezeki. Wa yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini tuan-tuan yang mulia kita kena bagi tahu pada diri kita, sesungguhnya kita datang ke rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang mulia ialah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada perkara yang paling mahal kat dunia ni tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling mahal, yang paling berharga. Apabila Allah Ta'ala panggil melalui muazzin Bilal, kita boleh datang ke rumah Allah Ta'ala dalam keadaan susah payah. Satu orang yang tak sihat, dia akan datang susah payah ke rumah Allah Ta'ala untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang dia punya harta tuan-tuan yang mulia, dia akan tinggalkan harta dia sementara untuk datang ke rumah Allah Ta'ala untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang susah, miskin, papa kedana tuan-tuan yang mulia, dia tinggalkan kesusahan dia ni, dia datang ke rumah Allah Ta'ala untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tuan-tuan yang mulia maksud kita hari ini tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala hantar, bawa kita ini ke rumah Allah Ta'ala tiap-tiap malam, tiap-tiap masa, bangsa waktu tuan-tuan yang mulia, untuk kita sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang paling mahal, ini benda yang paling berharga. Tidak ada nilai tuan-tuan yang mulia, harga satu orang hamba yang Allah Ta'ala pilih dia untuk datang ke rumah Allah Ta'ala, inilah benda yang paling mahal. Perkara ini tidak boleh dibeli dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan rumah yang besar, dengan pangkat yang tinggi, dengan kenderaan yang mewah. Tak boleh. Belum tentu tuan-tuan yang mulia kita ada kenderaan yang mewah, kenderaan yang mahal, yang kilat, dibuat daripada Eropah, ekornya sejuk, kita boleh datang ke rumah Allah Ta'ala. Belum tentu. Kadang-kadang yang datang sini, yang motor dia kadang-kadang start sekali, tolak 3 kali. Lebih banyak tolak daripada start. Kalau kita tengok motor yang kat luar datang surau masjid ni tuan-tuan dia, majoriti ni biasanya 2 minggu sekali basuh. Biasa, kadang-kadang sebulan baru basuh. Itu pun harap-harap hujan. Biasa. Kalau ikut kenderaan yang kilat, yang mahal tuan-tuan dia, yang datang surau masjid, biasanya dia tak kilat. Biasanya dia tak kilat. Sebab dia tak sempat tuan-tuan dia. Sebab sibuk dia untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita sangat beruntung. Dan kita ni kena syukur pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang mulia. Dan kita kena buat perkara yang sama tuan-tuan yang mulia untuk ajak kawan-kawan kita untuk datang ke rumah Allah SWT. Ini perkara penting. Kan? Mengajak manusia untuk dekat dengan Allah Ta'ala ni, ini bukan kerja ustaz, alim ulama, asatizah, tetapi kerja kita. Setiap kita punya tanggungjawab untuk ajak manusia kepada kebaikan. Muru bil ma'ruf fa illam taf'alu bihi wa nahaw 'anil munkar wa illam tantahu an. Ajaklah manusia kepada kebaikan walaupun kamu belum mampu untuk buat semua kebaikan. Dan cegahlah manusia pada kemungkaran walaupun kita ni masih buat kemungkaran tu. Kita bukan baik. Jangan tunggu, dah jadi baik baru nak ajak orang. Bukan. Nak kena jadi ustaz dulu baru nak ajak orang. Bukan. Setiap individu punya tanggungjawab untuk ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang mulia, sekadar mukadimah. Jadi malam ini kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin. Peringatan untuk orang yang lalai dalam bab nafkah belanja bagi anak dan keluarga. Nafkah belanja bagi anak dan keluarga. Bahasa kita, keutamaan berbelanja untuk anak dan keluarga. Keutamaan.
Ya. Abu Laid As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ayub berkata, ketika sahabat Nabi SAW berada di suatu tempat, tiba-tiba datang seorang pemuda laki-laki yang gagah dan tangkas. Sahabat-sahabat tengah kumpul ni, tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang gagah dan tangkas. Maka di antara mereka ini menyatakan, alangkah baiknya sekiranya pemuda ini menggunakan kegagahannya, ketangkasannya ini untuk jihad fi sabilillah. Kita ni tuan-tuan yang mulia, bila kita tengok satu orang, kan, wah dia hebat, dia kuat, dia gagah. Baguslah kalau digunakan tenaga ni untuk jihad fi sabilillah. Dan pada masa itu baginda Nabi SAW mendengar perkataan-perkataan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengar. Maka Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya jihad fi sabilillah ini bukan sekadar perang. Jihad fi sabilillah ini bukan sekadar perang. Adapun jihad yang dinamakan jihad fi sabilillah ini, yang pertama sekali ialah mencari rezeki yang halal, itu ialah jihad fi sabilillah. Cari rezeki yang halal ni tuan-tuan mulia, dia punya taraf dia ni sama macam jihad fi sabilillah. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki ni banyak. Rezeki kita punya. Rezeki orang, kita punya pun ada. Itu rembat. Itu bukan halal. Kita ni, kebanyakan kita ni orang awam, orang biasa. Orang awam, orang biasa, kerja pun biasa-biasa. InsyaAllah, untuk terlibat dengan perkara-perkara yang subahah, perkara-perkara yang haram ini, susah. Walaupun ada, tapi susah. Berbanding dengan kita yang punya jawatan pangkat kedudukan. Tuan-tuan sekiranya menjadi project manager. Project manager ni tuan-tuan dia, sekiranya ada suatu projek pembangunan akan dilaksanakan, tuan-tuan akan tunggu untuk beberapa sebut harga daripada kontraktor. Kontraktor datang. Kan? Nak buat satu contoh bangunan berharga 500 juta. Kontraktor akan datang, bagi sebut harga, quotation, bagi. Tuan-tuan orang yang semak dan endorse. Kalau tuan-tuan cop, kontraktor ni dapat. Kalau ada 5 kontraktor dia datang, bagi sebut harga, kita tengok kebolehan mereka, kita pembuat keputusan. 500 juta kos projek pembangunan. Tuan-tuan, nak cop tu kerja senang. Tapi di sebalik cop tu tuan-tuan mulia, luar biasa kalau kita tidak ada iman, takut dengan Allah Ta'ala. Kita kerja kebun, kita kerja kilang, kita kerja makan gaji, pangkat biasa ni tuan-tuan mulia, insya-Allah pergi pagi, balik petang, selesai masalah. Tapi bila kita ni orang yang berpangkat berjawatan besar, yang meluluskan setengah projek, dia punya lain macam. Lain macam. Belum bagi quotation sebut harga tuan-tuan mulia, dia punya serve, entertainment, makan, minum, kenderaan dah lain macam. Belum memang boleh cakap. Sudah tak nampak dekat surau Haji Maksum. Tuan-tuan, kita alhamdulillah jadi orang yang biasa. Orang yang biasa ni tuan-tuan mulia, dia fikir mudah, ada rezeki, alhamdulillah cukup untuk anak isteri, pakai, makan, minum, kenderaan lebih kurang, selesai, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, sekiranya tak bekerja, ada dekat surau. Selesai. Dunia dapat, akhirat lebih dapat. Antara maghrib dengan isyak, Allah Ta'ala bagi kita masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Ini perkara bukan mudah tuan-tuan yang mulia. Nak duduk majlis ilmu ni pun jihad fi sabilillah. Tadi Imam bagi tahu nanti lepas isyak ada kenduri tahlil. Ingatkan kita tadi lepas maghrib. Kalau lepas maghrib kenduri tahlil, isyak makan. Kalau lepas isyak kenduri tahlil,
Makanya lambat. Itu pun nasib-nasib kalau penceramahnya cepat habisnya. Kalau penceramahnya lagi semangat, lambat, lagi lambat makan tahlil kedua. Tuan-tuan yang mulia. Mujahadah. Nak duduk tuan-tuan yang mulia dalam majlis ilmu bukan senang. Kapet baru tak ada masalah tuan-tuan. Pijak pun tenggelam separuh kaki. Duduk pun seronok. Try duduk kat luar. Mosek. Duduk sekejap, 5 minit kebas. Kebas dekat punggung ni tak apa, dia kebas dekat hati. Dia punya kesan kebas dekat hati ni tuan-tuan, tunggu bila pemilihan ahli jawatan kuasa surau yang baru. Memang masing-masing aku gasak cukup-cukup. Punggung sekarang tebal tuan-tuan, kapet baru, bau pun sedap. Lebih sedap daripada kapet kat rumah kita. Rumah kita nak kena mop, nak kena sapu, nak kena vacuum. Kadang-kadang beli kapet dulu, daripada kahwin sampai sekarang, tunggu Hari Raya Aidilfitri, baru nak mop, baru nak vacuum. Kat sini ada orang vacuum, siap vacuum. Aircon pun sejuk, kipas pun ada. Apa yang tak ada lagi tuan-tuan kat sini, Masya Allah, tinggal duduk, dengar aja, bukan suruh cakap pun. Tanya pun tak payah. Allah, mujahadah, paling senang. Ya, maknanya mencari rezeki yang halal itu di sisi Allah SWT itu seperti jihad fi sabilillah. Susah. Ya, tuan-tuan. Susah. Ya. Dan menjaga kedua orang tua ialah jihad fi sabilillah. Menjaga kedua orang tua jihad fi sabilillah. Jaga orang tua ni tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang dah tua, orang tua pun dah tak ada. Itu cerita lain. Yang ada, masih ada orang tua. Nak jaga orang tua ni tuan dia perlukan satu semangat dan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Sebab itu orang cakap, satu orang ibu boleh jaga 10 anak, 10 anak belum tentu boleh jaga satu orang ibu. Betul tuan-tuan yang mulia. Dan sesiapa yang boleh menjaga kedua orang tuanya, dia mendapat pahala seumpama jihad fi sabilillah. Kita nak jaga hati ibu atau bapa ni tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang pun luar biasa. Keperluan si isteri, keperluan si anak, keperluan kita, bila dia bertemu dengan keperluan ibu atau keperluan bapa, yang mana kita nak lebihkan. Dan pilihan inilah tuan-tuan yang mulia, yang bermain di fikiran kita dan juga hati kita untuk membuat pilihan yang terbaik. Yang kita perlukan ialah ibu bapa. Selagi mereka masih ada. Selagi ibu bapa kita masih ada, tuan-tuan yang mulia, berbuat baiklah kepada mereka, dan kita ni tuan-tuan yang mulia, berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih ada. Sekiranya mereka dah tak ada, tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan nak berbakti kepada mereka pun dah tak boleh. Saya tuan-tuan yang mulia dah tak ada mak, dah tak ada bapa. Umur macam muda, tapi mak, bapa dah tak ada. Tuan-tuan mungkin ada mak, ada bapa lagi, alhamdulillah, kan? Tak boleh nak berbakti. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kepada orang-orang yang masih ada mak, ada bapa, adik-adik yang ada mak, ada bapa, kesempatan ada untuk ziarah, tengok, lihat muka, bantu mereka. Bukan sekadar dengan keuangan, tenaga dan sebagainya. Buat sehabis baik. Sementara ada. Bila dah tak ada, apa pun. Bapak-bapak ramai yang tak ada kan? Mak bapak dah tak ada kan? Nak bakti apa? Kita sedekahkan Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah. Tahlil Yasin. Sedekah. Wakaf. Itu yang kita dapat. Dah tak boleh nak pegang tangan mak, dah tak boleh nak pegang tangan bapak, dah tak boleh nak cium muka mak, pipi mak,
Dahi mak dah tak ada dah. Kan? Walaupun kita orang yang baik, yang taat kepada mak bapak kita, bila dah tak ada, selesai fizikalnya kita tak lihat jumpa dah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, satu ganjaran yang besar orang yang boleh menunaikan hak ibu dan bapa mereka mendapat ganjaran pahala seperti orang jihad fi sabilillah. Maknanya jaga mak bapak ni tuan-tuan dia bukan perkara kecil. Ni benda besar dalam kehidupan kita. Sama ada kita masih ada mak atau kita masih ada bapak ataupun mertua, bapak mertua atau mak mertua. Tanggungjawab kita tuan-tuan yang mulia sebagai anak tidak pernah putus. Ya tuan-tuan yang mulia, ini untuk diri saya lah, saya nak ingatkan diri saya. Ya. Dan siapa yang bekerja untuk memenuhi keperluan ahli keluarganya, dia mendapat ganjaran jihad fi sabilillah. Kita ni bekerja tuan-tuan dia untuk memenuhi keperluan anak keluarga kita. Seorang ketua keluarga ni tuan-tuan yang mulia, dia kena keluar pagi. Kalau dia kerja di ladang, di kebun, lepas subuh, dia kena pergi. Kalau orang dulu-dulu dia motong getah. Atau kita sekarang kebun sawit. Atau setengah-setengah tu kita berkebun, nanas, kelapa, dulu koko. Sekarang koko ada kat sini ke? Tak pernah ada koko ya. Kan? Koko ni tuan-tuan yang mulia, kalau tuan-tuan dekat belah-belah Perak sana ada banyak koko dulu. Hutan melintang, kan? Dia banyak koko dengan kelapa ni. Koko ni, pokok koko. Ke tuan-tuan tak tahu pokok koko tu macam mana? Melampau tuan-tuan ya. Pokok koko di kawasan kelapa ni, yang paling seronok dia punya nyamuk dengan pacat. Yang saya tahulah. Sawit ada juga nyamuk, tapi dia tak sebanyak nyamuk kat pokok koko dengan pokok kelapa. Bila pergi tu tuan-tuan dia, Masya Allah. Mujahadah, Masya Allah. Kan? Orang yang kerja kilang, pagi pergi, balik petang tak cukup, OT, balik malam. Kadang-kadang pagi keluar, tak nampak matahari, balik rumah pun tak nampak matahari. Kerja kilang ni tuan-tuan yang mulia, mujahadah tak sama. Ada setengah-setengah tempat tuan-tuan dia bila dia kerja dalam assembly line. Kita panggil assembly line. Assembly line ni dia kena berdiri. Mesin dia jalan dekat conveyor tu dia kena berdiri. Kan. Dulu saya tunggu SPM, saya ingat lagi dekat kilang GP battery. Tahu kan dekat Meru ni ada GP battery kan. Assembly line. 2 jam berdiri. Tak pernah berdiri 2 jam. Tak boleh duduk. Balik kaki krem. Itu muda lagi tuan-tuan dia. Lepas tanggal 5. Muda. Sekarang duduk pun sandar. Kalau berdiri 3 jam, insya-Allah pergi dulu. Sebelum assembly line sampai, kita pergi dulu dah. Mujahadah. Ada kerja tu tuan-tuan, saya lihat kawan-kawan saya, abang-abang senior. Dia kerja kalau dekat kilang bateri ni tuan-tuan, tak tahu kat sini mungkin ada yang bekas-bekas kilang bateri. Dia bakar timah. Timah tu dia kena masukkan dalam mesin timah. Bateri ni dia ada timah. Kan? Kat tengah-tengah tu ada bateri, ada timah. Timah tu dia masak. Dia goyang kan. Panas tuan-tuan dia macam merah, macam dekat tu gunung berapi. Kalau tuan-tuan pergi sekejap, 1 minit je, basah kuyup dah. Sampai dalam-dalam kita punya seluar kecil pun basah. Dia boleh kerja kat situ 8 jam, 12 jam campur OT. Kalau masuk, panas tuan-tuan dia. Mujahadah, nak cari rezeki, sesuap nasi ni tuan-tuan dia, mujahadah. Kerja. Sampaikan tuan-tuan dia, keperluan untuk ahli dan anak keluarganya mendapat ganjaran jihad fi sabilillah. Nak cari nafkah ni tuan-tuan dia, tuan-tuan, setiap tuan-tuan ada kerja yang tuan-tuan dah buat. Yang sekarang tuan-tuan dah buat, tengah buat. Setiap tuan-tuan punya kemahiran masing-masing. Setiap orang tak sama. Ada yang kerja datang pagi, bawa pen je. Kerjanya lain tak ada, sign. Bos, sign.
Kan? Lepas tu bos pergi minum kejap, lepas tu datang, bos nak sign lagi, sign. Ada kerjanya sign aja, bawa pen je. Kerjanya bawa pen. Pagi sampai petang, kerjanya sign aja. Kan? Duduk aircon, buka laptop, meeting, syarat, sign. Ada. Ada yang tak pernah pegang pen pun ada kerja. Nyangkul. Nyangkul ni tuan dia, mana pegang pen. Pagi nyangkul, petang nyangkul, malam nyangkul. Suatu orang dulu-dulu tuan-tuan dia, anaknya paling kurang 12, malam nyangkul. Kita ni yang kerja pen, tak pernah nyangkul. 1-2 gaduh. 1-2 anak gaduh. Kan? Dulu luar biasa. Allah. Ya? Jadi barang siapa yang bekerja keras, bekerja susah payah untuk dapatkan rezeki yang halal untuk keperluan anak dan isteri dia mendapat ganjaran jihad fi sabilillah. Sebab tu orang kerja ni tuan-tuan dia cari rezeki, banting tulang, perah keringat ni tuan-tuan dia, di sisi Allah SWT ni dia luar biasa. Pernah satu masa tuan-tuan dia, apabila baginda Nabi SAW bersalaman dengan satu orang sahabat, satu orang sahabat ini tangannya kasar. Salam, tangannya kasar. Kalau bahasa kita cakap kapalan. Kan? Kasar. Nabi SAW, dia suka dengan orang yang tangannya kasar. Sebab apa? Sebab dia kerja keras. Mana dia orang yang kerja keras. Tak semestinya tangannya kasar, tuan-tuan tak kerja keras. Macam saya tadi cakap, orang yang pegang pen tangannya tak kasar. Cuma orang yang pegang pen biasanya cakapnya kasar. Biasanya macam tu, orang yang pegang pen ni tangan tak kasar, cakapnya kasar. Kita pula tangannya kasar, cakapnya tak reti nak kasar. Setiap orang tak sama. Bertuahlah kita tuan-tuan yang mulia, yang kita susah payah untuk menyempurnakan nafkah untuk anak isteri. Seorang bapa ni tuan-tuan yang mulia, dia dengar setiap rintihan isteri ataupun anaknya. Apa yang anaknya dia nak, seorang bapa dia akan dengar. Walaupun bapa biasanya dia buat-buat tak dengar. Kan? Bila anak minta, dia dengar. Tapi dia buat macam buat-buat tak dengar. Tapi seorang bapa, semampu yang boleh, dia akan memenuhi kehendaknya anaknya. Bergantung kepada keperluan. Sebab suatu orang ketua keluarga ni tuan-tuan yang mulia, kita ni tuan-tuan yang mulia, kita nak bagi sesuatu pada anak ikut keperluan. Mana yang penting, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Penting, benda tu penting, tapi ini didulukan, ini nanti, ini kemudian. Kan? Sebab itu laki-laki tuan-tuan dia menjadi ketua keluarga sebab mereka ni Allah Ta'ala bagi dia, kan, satu ketenangan untuk berfikir, membuat keputusan. Laki-laki. Suatu ketua keluarga, laki-laki. Laki-laki kerja, tanggungjawab. Tak cukup pendapatan, disambung oleh si isteri. Isteri cari nafkah, nak bantu suami. Mesti dengan persetujuan suami. Suami benarkan isteri bekerja, isteri boleh kerja. Suami tidak benarkan isteri bekerja, maka si isteri tak boleh kerja. Kan? Yang paling teruk, suami benarkan isteri bekerja, suami benarkan suami tak nak bekerja. Itu yang teruk. Dia suruh isterinya kerja, dia tak nak kerja. Kerja dia apa? Medang. Kan? Isterinya pagi, petang, siang, malam cari duit, suaminya medang. Pagi, suaminya ada. Tengah hari, kedai kopi, suaminya ada. Petang, kedai kopi belum buka, dia dah bukakan kedai kopi, suaminya ada. Malam, dah sampai. Ini janganlah tuan-tuan. Ya? Sebab, suami punya tanggungjawab untuk apa? Untuk mencari nafkah, keperluan anak dan juga isteri. Utamakan keperluan anak, utamakan keperluan isteri. Apa yang isteri nak, bagi. Apa yang anak nak, beri. Itu keutamaan. Harta yang baik ialah harta yang digunakan untuk kaum keluarga.
Kita dengan isteri sangat berkira. Dengan kawan, luar biasa. Kita kalau jumpa kawan, tuan-tuan melia, nak minum, sarapan, tak apa. Aku bayar. Kan? Tapi kalau isteri minta, bang, roti canai telur. Mahal, telur RM3. Kosong aja lah, RM1.50. Isteri nak minta sebulan sekali je roti telur. Tapi kalau kawan dengan kawan, tuan-tuan melia, kita cakap, kau makan apa? Roti biasa. Apa barang roti biasa? Telur goyang. Sarang burung. Kita pula tawarkan offer pada kawan. Sebab kita rasa kita nak hebat. Tapi dengan isteri, nak apa? Roti telur. Mahal roti telur. Kosong aja ya. Kosong. Potong 2 ya. Dengan anak kongsi. Berkira kita dengan isteri. Berkira kita dengan anak. Sepatutnya apa yang kita cari, tuan dia? Lebihkan untuk anak. Lebihkan untuk isteri. Tak bermaksud tuan-tuan dia, apa yang isteri nak mesti kita bagi. Tak sampai membazir kan. Sofa dah ada sampai 5 set. Rumah sewa tapi sofa 5 set. Taklah macam itu. Maksudnya keperluan yang patut kita beri, kita bagi. Tetapi lebihkan kepada isteri, lebihkan kepada anak. Berbanding dengan yang lain. Ini saya cakap bukan untuk tuan-tuan, untuk saya juga. Kita cakap bukan main. Kan? Nak buatnya tu kan susah. Tapi ini yang sepatutnya kita kena buat. Sebab apa? Sebab dia punya ganjarannya jihad fi sabilillah. Nanti balik offer. Tadi dengar ceramah ustaz, kau nak ada apa-apa ke? Kan berani. Siap-siap isteri kita dengar. Ustaz tadi bagus. Panggil lagi kalau boleh sebulan 4 kali. Tajuk ni je. Sebab isteri dengar. Abang dengar? Tak tahulah, tadi ngantuk sangat tidur. Selamat ke orang kan. Sepatutnya macam itu. Isteri kita tuan-tuan bagi yang utama. Anak kita bagi yang utama. Anak kita kadang minta basikal bukan mahal sangat pun tuan-tuan dia. Kesian dia nak naik basikal. Bukan pergi sekolah naik basikal. Teringin nak naik basikal. 150. Kita tahan. Macam susah sangat. Belanja kawan okey. Tapi kita punya tahan tu tak boleh tahan. Teringin belikan. Seronok dia. Itulah rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita bagi kepada keutamaan kepada kaum keluarga. Sekali teringin nak makan, bawa ke jalan kan. Kita ni sebagai ketua keluarga ni tuan-tuan dia, sekiranya ada lebihan tuan-tuan kita simpan, kita bawa riadah. Kan? Nak pergi Hawaii tak boleh, Maldives tak boleh. Yang boleh pergi sekarang Sri Lanka aje. Nak berani tak berani. Nak pergi tempat mahal-mahal tak boleh. Tapi kita ni ada sikit untuk bawa anak isteri beriadah. Jalan-jalan. Bukan untuk mewah-mewah. Untuk sukakan mereka. Terutamanya isteri kita. 24 jam tuan-tuan lihat si isteri berperang pagi sampai ke malam untuk memenuhi keperluan kita. Harian kita. Sementara ada, kita hiburkan hati mereka. Sebab isteri tuan-tuan yang mulia, pasangan hidup kita, dunia dan akhirat. Bagilah apa yang dia teringin. Suami jarang tanya. Ataupun boleh katakan tak pernah tanya. Teringin tak nak jalan-jalan? Ada berani tanya? Tak ada harapan. Balik-balik surau, tiba-tiba tanya. Alhamdulillah kan tadi dengar ustaz sama. Apa bang? Ustaz taruh tanya. Kau teringin nak pergi mana-mana ke? Hai bang? Dan nampak sangat ke? Nampak apa? Nampak akhirat ke bang? Tanya, kan? Bang, seronok je. Alah, kan? Adalah duit sikit, tak banyak, kan? Carilah yang murah-murah tempat. Kita pergilah dengan anak-anak. Seronok isteri tu dia. Berbunga-bunga, kan? Biasa kita pagi, asal sarapan lempeng. Asal sarapan kodok. Besok, nasi goreng USA. Lain dia buat. Sebab apa? Seronok dia dengar kita. Macam itulah berubah tuan-tuan dia. Kita semampu kita. Kan? Yang kita dapat, keutamaan isteri. Keutamaan anak. Kan? Macam itulah tuan-tuan. Baru seronok. Kan? Tanya abang, kakak, pergi anak kita kan. Alung kan. Ayah ada sikit ni kan. Ni bagilah duit sikit. Tak pernah-pernah bagi kan. Alah kan. Belilah kau teringin nak beli kasut ke bandel pun jadilah. Macam saya beli kasut bandel RM40. Adidas. Jadilah. Teringin nak pakai Adidas. Nak beli sekarang mahal 200 lebih. Bandel. RM40 Adidas. Okey lah. Kalau pakai naik Alphard tu yang beli orang cakap ni harga 400.
Kalau korang naik motor buruk, pakai yang 400, orang cakap 40. Kan? Beli bandel, pakai Alphard, orang cakap 400, walau cakap 40. Tak adalah ustaz ni 400, saya cakap 40. Kau percaya tak percaya, aku punya 40. Tapi korang kalau naik motor buruk, pakai kasut Adidas 400, cakap 400, orang tak percaya, 40 lah ni. Ini contoh ya tuan-tuan. Jadi, mencari nafkah ini, kata baginda Nabi SAW, ialah jihad fi sabilillah. Adapun orang yang mencari nafkah, mencari harta, kekayaan, dia sombong dan dia jauh daripada Allah Ta'ala, dia ialah jihad fi sabilis syaitan. Jihad juga, tapi ikut jalan syaitan. Dapat harta, dapat pangkat, dia nak jadi orang yang sombong dan murka, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, dia orang yang mengikut jalan-jalan syaitan. Wa na'udzubillah. Tuan-tuan, kita bila kita cari nafkah untuk anak, untuk isteri, kita niatkan jihad fi sabilillah, kita dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, sampai sini saja untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Minta maaf atas kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temukan dengan tasbih kafara dan surah Al-As. Astagfirullah. Ila allazina amanu wa saliqati wa tawas. Wallahu a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة